Peristiwa kembali. Cadangan penubuhan Kolej Tingkatan 6 Premium melalui kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi diteliti Kementerian Pendidikan. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah-Woo, kerjasama tersebut bagi memperkasa dan menjadikan Tingkatan 6 sebagai laluan pendidikan utama lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM menyambung pengajian. KPM sentiasa meneliti dan menambah baik sistem sedia ada dari masa ke semasa. Dari segi pengiktirafan, SCPM adalah setara dengan A-Level dan diiktiraf oleh University of Cambridge yang merupakan salah sebuah universiti terulung dunia. Lepasan SCPM yang memperolehi keputusan cemerlang dan memenuhi syarat juga layak untuk memohon beasiswa di bawah JPA, Majlis Amanah Rakyat dan beasiswa lain yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan sedang memuktamadkan cadangan penyelesaian bagi projek perkhidmatan One Bestarinet dan ia akan dikemuka kepada Jemaah Menteri untuk menentukan hala tuju seterusnya. KPM sedang memuktamadkan cadangan penyelesaian dan akan mengemukakan kepada Jemaah Menteri melalui Memorandum Jemaah Menteri untuk menentukan hala tuju penyelesaian bagi isu ini. Tidak ada apa-apa tindakan undang-undang sivil difaulkan di mahkamah oleh kerajaan setakat ini. Dalam masa yang sama, pelaksanaan projek One Bestarinet ini masih dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. KPM menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk menyiasat perkara ini dan bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak SPRM dalam siasatan ini. Lebih 7,000 botol minyak pelincir dan minyak transmisi automatik kenderaan di Syaki Tiruan dirampas dalam serbuan berasingan sekitar Lembah Kelang minggu lepas. Turut dicekup 3 suspek. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, operasi dibuat di 3 premis di Ibu Negara dan Selangor. Modus operandi kegiatan tersebut mengedar barangan terbabit untuk pasaran sekitar Lembah Kelang dan turut dijual secara dalam talian dengan menggunakan label jenama terkenal. Nilai keseluruhan rampasan dianggar lebih RM300,000. Kes dirujuk mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Syarikat terlibat juga disiasat bahawa Akta Pencegahan Penggumahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Ini pula mengenai Ops Kesan Pekerja Asing dilaksana perkeso. 1,143 pemeriksaan telah dijalankan dengan pengeluaran 60 notis kompaun di bawah Akta 4 bernilai RM53,500 dan 133 saman jabatan dikeluarkan. Menurut Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso Azirwan Arifin berkata, Ops Kesan Pekerja Asing itu julung kali diadakan bagi memastikan tiada pekerja asing yang dipinggir dari segi kebajikan dan hak sosial termasuk ekspatriat dan pekerja domestik. Majikan yang gagal, perlu saya tegaskan, bagi majikan yang gagal atau lewat mendaftar perusahaan ataupun pekerja, mereka boleh dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun ataupun denda sehingga RM10,000 ataupun kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Jadi ingin saya tekankan di sini, saya gesa kepada seluruh majikan-majikan yang berada di luar sana, kalau belum lagi mendaftar, sila mendaftar dan lepas mendaftar mencarum. Upacara memperingati Hari Pahlawan kembali ke Monumen Kebangsaan Tugu Negara selepas 2 tahun. Ia diadakan bagi memperingati anggota tentera yang gugur semasa Perang Dunia Pertama dan diadakan pada Ahad kedua pada bulan November. Pemangku Pesuruhjaya Tinggi British David Wallace berkata hari peringatan adalah masa untuk berhenti sejenak dan menghormati perkhidmatan serta pengorbanan orang lain, bukannya memikirkan cabaran diri sendiri. Remember the sacrifices of those who fought in the past and fallen for our freedoms today. As it says on the Tugu Negara Memorial, the cause they
fought for was peace and freedom. And these are two things which are indivisible. We can't have true peace without freedom, and we can't have true freedom without peace. Wallace turut meluahkan kegembiraannya dapat kembali ke Tugu Negara pada tahun ini. Majlis turut disemarakkan dengan persembahan choir oleh pelajar sekolah dan bacaan petikan oleh pegawai dari Angkatan Tentera Malaysia dan rakan sejawat dari United Kingdom. Lebih 300 orang hadir. Majlis diakhiri dengan upacara tradisional meletakkan kalungan bunga sebagai penghormatan kepada mereka yang terkorban. Antara yang hadir, Duta Asing, Pesuruhjaya Tinggi dan Atasih Pertahanan Asing di Malaysia serta wakil dari Angkatan Tentera Malaysia, Persatuan Veteran dan pelajar sekolah. Bersempena sambutan Hari Integriti Kementerian Pertahanan 2024, pelbagai program dan inisiatif akan diadakan buat warga kerja di Kementerian Pertahanan dan ATM. Hilang integriti, musnah organisasi merupakan tema sambutan, menggambarkan betapa pentingnya nilai integriti dalam sesebuah organisasi. Ketua Setiausahanya Datuk Lokman Hakim Ali berkata, jika integriti sesebuah organisasi terhakis, ia boleh membawa kerosakan teruk pada imej dan keberkesanan operasi organisasi. Bagi Kementerian Pertahanan untuk kita memastikan bahawa usaha kita atau pengamalan kita kepada integriti kita laksanakan juga Hari Integriti pada 12-13 November. Ini ada juga selari dengan Hari Integriti Kebangsaan pada 5 November yang lepas. Maka untuk memastikan bahawa kita sentiasa dapat memberi kesedaran dan cakna kepada amalan-amalan nilai etika dan tata kelola yang baik dalam kita melaksanakan kebertanggungjawatan di kementerian, dan ini memerlukan juga usaha kita di peringkat kementerian dan pengurusan yang tertinggi yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan sendiri. Tambah beliau, Kementerian Pertahanan khususnya diberi mandat untuk menjaga keselamatan dan kedaulatan negara harus mempunyai integriti yang tinggi. Motosikal binaan khas hasil air tangan anak tempatan bakal dipamerkan di Yokohama Hot Rod Custom Show ke-32. Rekaan unik Muhammad Irwan Muhammad Azlan yang menggabungkan dua enjin Yamaha RXZ akan dipersembahkan bersama penggubah suai terbaik dunia bulan depan. Dari segi desain pun memang berbeza. Kalau yang lama dulu dia lebih kepada radical, kali ini saya terapkan unsur-unsur desain yang lebih vintage, lebih klasik. Dan dari segi motosikal pun berbeza. Kali pertama dulu Harley Davidson Softail tahun 1996. So kali ini enjin RXZ Custom. Harapan saya adalah mungkin berharap untuk dapat menang 1-2 award ke. So at least seronoklah bawa balik award ke Malaysia. Jelas Irwan, ini merupakan kali kedua beliau menyertai pameran antarabangsa berkenaan. Skuad Harimau Melaya bakal menggunakan dua aksi persahabatan berdepan Laos dan India sebagai persiapan hadapi dua kejohanan penting bermula Disember ini. Pengendalinya, Paul Marti Vicente, juga berharap dapat membentuk skuad ampuh sebelum menghadapi saingan berkenaan. Yeah, I think it's good opportunity for us playing away, and also I think it's two different games. I think two different approach. Laos, maybe we can say we are thinking more on AFF preparation, and I think India, I think more thinking on qualifiers for next year. I think we'll have to face very difficult games away from home for the qualifiers. So to have one game like India, I think will be perfect for our preparation. Kali terakhir skuad kebangsaan bertemu Laos semasa Piala AFF 2022 dengan kemenangan 5-0 pada peringkat kumpulan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Malaysia turut menundukkan India 4-2 pada saingan Pesta Bola Merdeka 2023.